fungsi agensi GPS ni. Okay. So GPS kalau you nak tahu, kita ada 5 bisnes utama. Okay, yang paling utama adalah pengurusan banjir. Okay. Yang kedua kita ada pengurusan lembangan sungai dia panggil. Yang ketiga pengurusan zon pantai. Yang keempat hidrologi dan sumber air. Okay. Yang kelima adalah saliran bandar. BASMA bahagian saliran mesra alam. GSMA, saliran mesra alam. Okey, kalau you nak tahu tentang pembangunan, bahagian yang BASMA ni lah yang paling relevan lah. So saliran mesra alam ni kita di dalam saliran mesra alam ni kita ada ulasan-ulasan teknikal berkenaan dengan pembangunan. Maksudnya okey, kalau di agensi kerajaan ni di mana-mana negeri sama. Kalau satu-satu pembangunan nak dibuat, so beberapa jabatan teknikal akan bagi ulasan. So DPS akan bagi ulasan berkenaan dengan yang berkaitan banjir, sistem saliran. Okey, adakah pembangunan tu nanti akan efek? Kalau hujan lebat, ke mana air tu nak pergi? Cukup tak saliran di situ? Mampu tak saliran yang ada di kawasan yang nak dibangunkan tu untuk alirkan air sampai masuk ke sungai? Dan kemudian semua sungai-sungai adalah di bawah bidang kuasa GPS. So kita bukan memiliki sungai tu, cuma sungai tu kita jaga, GPS jaga supaya dia tak sebu, dia tak tercemar apa semua. So kalau untuk you all training ni so salah satu jabatan teknikal adalah GPS lah selain pada JKR. Jadi kita akan ulas berkaitan dengan saliran. So okey, tu fungsi-fungsi lah. Maksud tapi ada 5 dan kalau you all rancangan bandar ni lebih kepada saliran mesra alam ya. Semangat GPS dalam bantu perancang bandar untuk dalam proses perancangan tapak. Perancangan tapak untuk bangunan. Okey, dia macam ni. You pernah dengar OAC tak? OSC. Dah kan dia macam apa kita panggil one stop center. Okey, so di bawah kementerian, saya tak ingat nanti salah, you cari sikit bawah. Dia yang melibatkan pembangunan PBT lah, yang PBT ada di bawah tu. Dia dah wujudkan satu OAC. OAC ni adalah one stop center di mana semua pembangunan daripada developer dia akan submit kat situ di bawah OAC. Okey, di mana OAC ni duduk? OAC ni dia punya orang kata jawatankuasa dia apa semua dekat PBT. PBT tahu apa dia? Maksud dia dah buat homework Jadi maksudnya PBT pihak berkuasa tempatan ni adalah Majlis Daerah, Majlis Perbandaran. Kalau Ipoh ni kita panggil Majlis Bandaraya. Majlis Bandaraya. So sekarang ni yang ada Majlis Bandaraya Ipoh, Shah Alam. Betul, Majlis Bandaraya Shah Alam kan. Yang baru-baru ni Negeri Sembilan dah ada Majlis Bandaraya macam tu. Okey. So di Ipoh ni Majlis Bandaraya. So jadi OAC ni duduk di PBT, majlis-majlis ni lah. Okay. So di situ dia akan ada mesyuarat berkala. Saya tak pasti, ada daerah yang maybe setiap bulan ada, 2 bulan sekali ada, tengok pada permohonan. Kalau banyak dia akan buat mesyuarat. So dalam tu dia akan tengok semua agensi teknikal ni dah bagi ulasan tidak. So JPS akan bagi ulasan sekiranya pembangunan tu ada melibatkan sungai. Adakah pembangunan itu dia masuk dalam reserve sungai ke, kan? Ataupun ada setengah pembangunan dia mohon untuk meluruskan sungai. Yang itu semua GPS akan bagi. So sumbangan kita maksudnya selalunya kita akan cuba bantu developer ni. Sebab developer bila dia nak buat pembangunan dia akan lantik apa? Konsultan. Dia ada konsultan. Konsultan ni lah yang akan kira berapa banyak air larian kalau hujan, berapa banyak akan turun, berapa banyak air lari masuk dalam sungai apa semua, supaya dia boleh propose pembangunan dia ada berapa, tengok berapa kawasan yang dia nak buat. Okey. So bila satu pembangunan melebihi 2 hektar ke 2 ekar, saya tak ingat, nanti you boleh ni lah, saya akan bagi kontak nombor, you dapatkan faktanya, jangan salah pula. So dia perlu wujudkan kolam campuran. Ataupun kita panggil detention pond. You all cari dalam tu second edition MASMA, Manual Saliran Mesra Alam. Kalau you all boleh cari yang tu, study benda tu, itu semua contribution JPS kepada pembangunan yang mengelakkan berlakunya banjir. Sebab bila pembangunan pesat, confirm air tak boleh lari, betul? And then apa isu kita kat bandar, selalu yang boleh banjir kilat kita panggil. Sebab apa? Isu pertama, longkang tersumbat. Sebab apa tersumbat? Sampah, daun, tak. Sebab JPS ada buat beberapa sesi kesedaran kepada pelajar sekolah. Sekarang kita nak bagi kesedaran, kesedaran supaya
Yang tu macam bayi saya ni dah lihat dah. Tak ada. Ayuh anak muda ni lah kita nak misal betapa pentingnya sungai. Sungai kita banyak dah tenat sekarang. Kan? So dari mana punca pencemaran sungai tu? Daripada balik-balik ni lah. Tu sebab kita ada manual salam tu macam mana kita nak ni. So supaya air larian tu dia sebelum dia sampai ke sungai tu kita kena treat dulu. Kan? Jadi lebih kurang macam tu lah. DPS kita selain daripada membantu pembangunan dalam aspek alam sekitar. Yang tu. Ya. Sungai ditutup atau maksudnya ditambak. Mungkin not. Salah satu yang paling DPS takkan luluskan kalau ada pembangunan yang memohon untuk menambak sungai ataupun mengalih aliran sungai. Okey, dia akan tahu sungai kita kan jarang yang ada straight macam jalan raya. Betul. Dia akan kona. Kenapa sungai tu dia kona? Dia nak kurangkan arus tu. So bila dia kona macam kita bawa kereta kan. Kalau jalan tu kona kita mesti tekan brake kan. Kalau tekan minyak lagi. Straight terus. Dia relax je. So jadi dia tak adalah orang kata apa laju sangat. Macam air terjun. Natural. Memang natural sungai dia mengalir macam tu. Okey. Dia ada akta. Okey. Kalau disebut dari segi akta, actually di bawah JPS ni kita pegang satu akta air 1920. Tapi dalam akta air ni sebenarnya tak jelas sangat tentang dia sebut tentang meluruskan sungai ke atau apa-apa. Cuma JPS ada satu kita panggil macam perkeliling ataupun dia bukan akta tau. Akta ni dia boleh you tahu akta ni dia akan melibatkan hutang. Kalau kita langgar, kita boleh saman dia, kita boleh orang tu boleh dibayar denda kan. Tapi GPS tak ada akta tu. So akta air 1920 ni dia sebenarnya bukan di bawah DPS, dia di bawah pejabat daerah. DO lah kalau you sebut, kalau kita sebut DC officer yang lebih berkuasa. Okay. So jadi cuma bila ulasan macam tadi lah OAC, developer, konsultan dia propose nak luruskan dia kona sedangkan tanah dia orang tu dia nak bangunkan rumah ke apa. So bila tanah tu kona kadang-kadang dia masuk dalam dia punya lot tau. Jadi dia susah nak buat. So dia propose untuk selalunya kita jarang nak bagi tulisan. Kecuali konsultan tu boleh bawa come out dengan design yang mana kalau dia luruskan dia tak efek dekat downstream. You all kena bayang kalau sungai tu laju dia tak akan boleh luruskan semua, betul? So bila dia laju sampai satu tempat yang dia kona, dia akan hentam. Itu efek dia. Yes, tebing akan runtuh. So kita tak nak benda tu. Selalunya kita jarang luluskan benda tu. So macam-macam mana pun dia kena adjust balik lot dia. Dia kena adjust balik proposal dia. Macam tu. Tambak confirm tak boleh. Okey. Tambak ni sebenarnya dia ada dua makna. Tambak bermaksud maybe dia nak cross sungai tu. So dia kena buat jambatan ataupun crossing. Okey, apa lagi antara jenis crossing selain pada jambatan? Culvert. Pernah dengar tak culvert? Okey, culvert ni pun dia ada dua jenis. Satu round culvert, satu box culvert. Kalau sungai tu dia tak melebihi ada lebar dia. Berapa meter? Dia tak boleh lebih dari 5 meter ke 5 tu besar. 1-2 meter dia orang boleh bubuh culvert. Kita tak nak culvert ni sebab bila hujan dia akan jadi bottleneck kat situ. Faham tak bottleneck? So sungai tu macam ni, bila kita letak culvert dia akan jadi kecil sini. So bila air banyak, kita di bottleneck, dia sempit kat situ. So pusuh dia boleh melimpah. Kita tak nak yang tu. Jarang kita luluskan lah, kecuali kita akan tengok dulu. So that's why JPS ada daerah dan dia akan siasat dulu. Semua permohonan ni kita akan tengok site dulu. So tambak tutup memang tak boleh lah, confirm tak boleh. Kesian. Proses merancang macam proses merancang maksudnya? Maju nak buat rumah, dia pun nak buat proses untuk itulah tadi yang saya cerita tadi. Maksudnya first sebelum apa-apa dia kena hantar permohonan dulu. So permohonan tu kita panggil kebenaran merancang.
KM. Kalau orang sebut KM lepas ni tahu KM dah cerita dah kan. Kebenaran merancang. Kebenaran merancang ni maksud saya tadilah dia submit dekat OAC tadi. Jadi beberapa agensi akan bagi ulasan-ulasan. Contoh macam DKR dia akan ulas dari segi jalan lah. Adakah pembangunan atau dia nak bangunkan satu-satu kawasan apa kita panggil perumahan tadi, mampu tak jalan tu, kalau jalan kecil dia kena besarkan ke apa. So konsultan dia kena propose. Macam kita, macam JPS lebih kepada parit dan saliran tadi. Dia kena tengok sebab contohnya satu kawasan, kalau kita tengok jalan raya tu, kita tengok kiri kanan ada parit kan. Kadang-kadang itu adalah roadside drain bawah TKR. Kalau you tengok macam lebar sikit, kadang-kadang tu parit JPS. Parit-parit tu lah yang kereta hujan-hujan ni, yang turun ni, air larian ni. Macam tu. So kalau dia propose, so kita akan tengok kacau tak kita punya ni. Sebab you kena tahu bila satu-satu kawasan perumahan naik, kan ada air yang dia keluarkan kan. Flash lah apalah. Flash yang orang kata ni memang masuk dalam IWK lah, dia takkan kacau ni kan. Tapi ada lain-lain yang salah satunya adalah dia orang simen ni. Bila simen, air hujan turun, mana dia pergi? Parit kan? Kalau kawasan tu kawasan lapang apa semua, confirm dia serap dalam ni kan. Jadi air larian mampu tak? Sebab parit JPS at the end dia akan masuk sungai. Macam-macam mana pun dia akan pergi sungai. Dia tak akan terberhenti. Okay, bye. Dah sampai kan. Macam jalan boleh. Alamak, jalan mati. Salah jalan. Parit GPS tak. Dia akan habis ujung tu mesti akan masuk sungai. Macam tu. Nak tentukan result sungai untuk buat pembangunan. Okey, cantik. Yang tu memang betul-betul JPS punya. Okay, you all kena tahu reserve sungai adalah bergantung kepada lebar sungai. Okay. So macam contoh tadi saya cakap, at the end parit tu akan pergi sungai kan. Contohnya pembangunan itu betul-betul dekat dengan sungai. Macam tadi bersilang sungai. So kita akan minta reserve. Contoh sungai tu 20 meter. Maximum reserve adalah 50 meter. So kalau sungai tu 20 meter, kita akan minta reserve 20 meter kiri, 20 meter kanan. Tapi kalau sungai tu 100 meter, maksimum 50 meter je kita minta. Jadi developer walaupun dia punya lot, kadang-kadang lot dia ni bukanlah masuk dari sungai, tetapi sungai kita terhakis. So JPS tak nak fikir sungai tu dah terhakis, dah terlebar ke apa. Yang kita tahu lebar sungai tersedia ada tu, itulah reserve dia. So that's why developer kalau dia mohon ulasan, kita akan minta dia lepaskan untuk reserve. Mesti. Apa tujuan reserve? Kenapa JPS nak reserve tu? Setiap tahun ikan hakisan. No, bukan hakisan. Kita perlukan reserve tu untuk maintenance. Okay? Sungai kita hidup. You all kena tahu bukan kita je hidup, sungai pun hidup kan. Jadi macam tadilah aliran apa semua mendapan. So makin lama kadang-kadang sungai kita ada berlaku sedimen-sedimen yang termendap, dia akan cetek. So JPS akan buat maintenance, dia akan korek balik sungai tu supaya sungai tu dalam. Sungai yang cetek ada possibility akan berlaku banjir. Bila hujan lebat dia tak mampu nak cater air tu, dia akan melimpah. Okay, so kita kena buat maintenance. So maintenance bukan main cangkul tau. Kalau sungai 50 meter contohnya, kita akan pakai excavator atau yang long arm tu. So that's why reserve tu lah diperlukan. Cuba you all bayang, dia orang dah buat rumah sampai tepi. Pernah dengar ROW tak? Right of way untuk sungai. Sungai pun ada dia punya apa orang kata right of way lah, kita punya ROW tu macam dia punya. So orang kata apa, kalau rumah tu dia akan sampai betul-betul kat gigi air dia buat rumah. So di mana mesin GPS nak lalu? Itulah tujuan reserve. Kita nak buat maintenance. Yang tu. So reserve ni sebenarnya perlu diwartakan. Itu semua dah masuk dalam akta apa semua. Kalau diwartakan, siapa-siapa yang ceroboh kita boleh ambil tindakan lah, saman ke apa ke. Tapi kebanyakannya reserve sungai ni JPS dalam proses nak warta. Tapi banyak yang ada especially kat Perak belum lagi diwartakan. That's why banyak pencerobohan apa semua. Tapi ada juga permohonan untuk dalam reserve sungai ni dia mohon untuk TOL. Maksudnya temporary of apa saya tak ingat dia punya ni. Macam dia nak masuk nak buat penanaman kontan. Boleh.
dalam resort kita boleh tanam yang macam 6 bulan kita boleh harvest pisang, ubi ke apa. Jadi bila by the time JPS nak buat maintenance, kita akan tengoklah, kadang-kadang kita tolerate juga sampai dia boleh harvest dia punya, okay fine, habis kita masuklah untuk buat maintenance. Tapi tak boleh bina sebarang bangunan yang kekal. Simen kat depan tu kan. Tak kira JPS masuk langgar. Gitu kan. Itulah. Itu tujuan resort. Macam sungai, kan tepi sungai ada rumah setinggan. Macam mana? Sebab untuk setinggan dia pernah buat rumah setinggan lama. Setinggan ni pun salah satu isu. Dia, kita tak nak setinggan satu. Dia akan contribute sampah, pencemaran dalam sungai. Sebab dia tak ada proper sistem Saliran okay pun tak sampai. Kan? Dia kadang-kadang dia flush terus dia buang. Direct kan. And then kadang-kadang dia dah flush tu dia guna pula air untuk minum. Yang kat dia orang. Tapi yang JPS concern adalah setinggan ni bila dia duduk tepi sungai and then berlaku banjir. Kita sebenarnya kita tak boleh buat satu-satu projek tu semata untuk Singgan, sebab Singgan ni dia dah lah salah, dia langgar ni kan, dah lah dia duduk tu pun sejarah haram kan. So selalunya cuma biasanya kita tak pernah yang apa kita panggil bertindak drastik sangat lah, apa robohkan ke apa kan. Dia kita slowly kita nasihat. Ada setengah tu pejabat daerah offer bagi tanah lain kan. Macam itulah orang kata apa, sampai satu tahap kalau selalunya setinggan ni dia akan duduk dalam floodplain, kita panggil dataran banjir JPS. Kalau you perasan, kalau tengok sungai ni kan ada setengah sungai dia dah ada ban tu yang tu kita panggil ban. Dia orang kata ada tanah, kadang macam tadi dia korek sungai yang dah ketik tu, dia letak tepi dia jadi ban. So bila air sungai tinggi sikit dia tak akan melimpah. So ban ni kadang-kadang dia bukan tepi sungai tau, dia kadang-kadang dia akan keluarkan sikit. So kita kata dataran banjir ni adalah kawasan yang kita benarkan untuk banjir. Itu sebab kita panggil dataran banjir. So kalau hujan lebat tu dia akan melimpah air tu. So kawasan tu memang kita biarkan banjir lah. Kita allow untuk banjir. Macam tu. Tapi selalu setinggan ni kat situlah dia duduk. Lepas tu nanti bising mengadu banjir lah. Banjir habis lah kami punya ni apa semua. Tapi kalau yang cerdik dia buat rumah tinggi. Itu tak ada masalah. Itu sebab kalau you tengok orang dulu kan buat rumah tinggi, kayu. ada sebab kan naik tinggi. Bawah kosong kan. Apa semua. Tapi orang sekarang cerdik dia buat pula rumah bawah tu. Lepas tu dah naik air kan. Macam tu. So sebenarnya kita macam saya sebut tadi lah, dalam resort sungai sebenarnya tak boleh buat struktur kekal. So kalau setinggan duduk tu sebenarnya tak boleh. Tak boleh, tak dibenarkan lah. Tapi selalu dah namanya setinggan, dia tak pernah urusan pun. Kadang kita tak perasan, dia tengok dah naik dah rumah kan. Tapi untuk urusan mengeluarkan setinggan ni bukan di bawah JPS, di bawah pejabat daerah. Semua dia sebab dia orang ada kuasa. Macam tu.